Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-131 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yang bermaksud, kemudian apabila datang kepada mereka kesenangan, mereka berkata, ini ialah hasil usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka mengatakan, nahas dan malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Tuhan berfirman, ketahuilah sesungguhnya nahas dan malang mereka itu hanya ditetapkan di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjelaskan melalui ayat ini bahawa ala Fir'aun, iaitu pengikut-pengikut Fir'aun itu, tidak mengambil pengajaran sama sekali daripada ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada mereka. Bahkan ujian tersebut menyebabkan mereka bertambah berani untuk menunjukkan kekufuran dan kedegilan mereka. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ. Maka apabila datang kepada mereka sesuatu yang mendatangkan atau menyebabkan mereka merasa selesa atau senang, contohnya kesuburan tanah, hasil tanaman yang banyak, kesenangan hidup, mereka menyatakan dengan penuh kebanggaan, qalu lana hadhi, bermaksud tidaklah datang kepada kami kebaikan-kebaikan ini melainkan disebabkan oleh kami, melainkan kerana kami berhak untuk mendapatkannya, kerana kamilah yang menyebabkan ia berlaku, kerana kamilah yang telah berusaha, kamilah yang telah melakukan ikhtiar untuk memperolehinya, dan pastilah kerana kami istimewa berbanding orang lain. Lalu mereka mengungkapkan kata-kata ini dalam keadaan mereka lupa bahawa itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka. Lupa bahawa ia adalah merupakan suatu bukti kelembutan Allah, kesantunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan mereka lupa dan lalai untuk bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman lagi, wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Maka jika berlaku kepada mereka musibah berupa perkara-perkara yang tidak baik, contohnya kemarau panjang, kekurangan makanan ataupun kekurangan sumber tanaman, penyakit dan sebagainya, maka mereka akan bertasya'um, mereka akan menganggap itu adalah perkara yang berupa kesialan atau kemalangan disebabkan oleh Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman dengannya, iaitu pengikut-pengikutnya. Dan mereka berkata, tidaklah kami ditimpa oleh kesusahan dan musibah-musibah ini, melainkan kerana kami terkena kesialan Musa dan pengikut-pengikutnya. Kalaulah tidak kerana mereka itu bersama-sama kami tidak akan ditimpakan
perkara-perkara musibah itu. Dan kalimah yatayyaru adalah merujuk kepada at-tatayyur wat-tasya'um, iaitu perbuatan menganggap sesuatu sebagai suatu kesialan atau nasib yang malang. Maka ini merupakan suatu sikap yang keji yang ditunjukkan oleh ala Fir'aun, oleh pengikut Fir'aun itu. Seterusnya Allah berfirman lagi, ala innama ta'iruhum 'indallah walakin aktsarahum la ya'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyanggah perbuatan yang ditunjukkan oleh pengikut Fir'aun itu dengan firman-Nya ini, yang menyatakan bahawa sesungguhnya hanya saja perbuatan ala Fir'aun dalam menganggap bahawa Nabi Musa dan pengikut itu merupakan pembawa-pembawa malang terhadap mereka adalah suatu yang tidak benar. Itu adalah suatu sikap yang keji yang Allah Subhanahu wa taala tempelak mereka atau tempelak perbuatan tersebut membawa maksud sesungguhnya Musa dan pengikutnya tidak ada kena-mengena dengan musibah-musibah yang melanda mereka. Bahkan sebaliknya, musibah-musibah itu adalah disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kekufuran dan kedegilan yang ditunjukkan oleh mereka yang terus-menerus menjadikan Fir'aun sebagai sembahan mereka. Maka ia menyebabkan kemurkaan Allah dan pastinya datang dalam bentuk musibah dan bala kepada mereka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka adalah golongan yang jahil, yang tidak menyedari tentang hakikat yang sebenar ini. Lalu mereka hanya mengatakan sesuatu sesedap mulut mereka atau lidah mereka sahaja, sesedap hawa nafsu mereka dan kejahilan mereka. Dan apabila Allah menyebutkan walakin aktsarahum la ya'lamun, membawa maksud majoriti dalam kalangan mereka tiada ilmu ataupun dalam keadaan jahil, melainkan terdapat sebilangan kecil sahaja yang mengetahui hakikat sebenarnya, akan tetapi tetap tidak melaksanakan atau tidak melakukan, tidak beramal terhadap ilmu yang telah mereka ketahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka jelas kepada kita bagaimana ayat ini memberitahu kita bahawa sesuatu kaum itu tidak semestinya terkesan dengan kesenangan maupun dengan kesusahan. Kesenangan yang hebat, kemurahan rezeki ataupun kesuburan tanah dan tanam-tanaman boleh menyebabkan seseorang atau sesuatu kaum itu bertambah ingkar kerana tertipu dengan nikmat, kesenangan dan kesuburan itu. Begitu juga bagaimana penderitaan dan kesusahan itu mungkin sahaja menyebabkan kaum itu sebaliknya ataupun tidak menyedari hakikat sebenarnya, sebaliknya menisbahkan atau menyatakan bahawa sebab atau faktor kesusahan yang mereka hadapi itu dinisbahkan kepada orang lain, sedangkan mereka langsung tidak menyedari bahawa ia adalah suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya mendorong mereka untuk kembali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita berpindah kepada ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-132 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Yang bermaksud, dan mereka berkata, walau apa sahaja jenis-jenis keterangan atau mukjizat yang engkau bawa kepada kami, wahai Musa, untuk menjalankan sihirmu kepada kami, maka kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah menyambung lagi penceritaan berkenaan dengan Alu Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Kalau kita lihat bagaimana jahatnya Fir'aun, maka tidak kurang jahatnya pengikut-pengikutnya, yang bukan sahaja telah mengkufuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan tidak bersyukur kepada Allah, bukan sahaja mereka membuat suatu tanggapan palsu dengan menganggap bahawa musibah yang berlaku kepada mereka itu adalah suatu perkara yang disebabkan atau perkara malang yang dibawa oleh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Bahkan Alu Fir'aun ini atau pengikut-pengikut Fir'aun ini juga telah tergamak untuk mengatakan sesuatu yang sangat-sangat jelek. Maka Allah berfirman, وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا
fama nahnu laka bimu'minin. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha. Iaitu setelah mereka melihat hujah-hujah yang dibawa oleh Nabi Musa menunjukkan benarnya baginda dan dakwah yang dibawanya. Mereka mengatakan, sungguhnya engkau wahai Musa, sekiranya kau datangkan segala bentuk dan jenis mukjizat atau keterangan yang menunjukkan dengannya bahawa benarlah dakwahmu itu, semata-mata untuk kamu menyihir atau melakukan sihir dengan perkara-perkara itu, atau untuk kamu mengubah keadaan kami, maka sungguhnya kami sama sekali tidak beriman dan percaya kepadamu wahai Musa, dan kami tidak akan menjadi pengikut kepada risalah yang engkau bawa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bukti betapa pengikut-pengikut Firaun ini merupakan manusia yang berada pada tahap kedegilan yang sangat dahsyat, berada dalam suatu keadaan atau situasi kejiwaan yang sama sekali tidak boleh diubah, kerana mereka dengan jelas secara terang-terangan mengiklankan atau memberitahu bahawa mereka tetap terus akan mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, walaupun Nabi Musa membawakan bukti dan dalil mukjizat dan sebagainya. Maka inilah keadaannya golongan yang mempunyai hati yang sangat keras, jiwa yang sangat kotor, yang telah menutup segala pintu hidayah untuk sampai kepada mereka. Bagaimana dahsyat pun mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Mereka bukan saja tidak mahu beriman, bukan saja tidak percaya dengan apa yang ditunjukkan kepada mereka, bahkan mereka menganggap semua itu sebagai sihir. Seperti mana disebutkan, litasharana biha, supaya kamu atau untuk kamu menjalankan sihirmu kepada kami. Maka dengan itu mereka telah menutup sama sekali pemikiran mereka dan menutup sama sekali pintu hati mereka untuk setidak-tidaknya berfikir tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, berfikir tentang hujah-hujah yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka terus-menerus untuk tidak beriman, bahkan dengan beraninya mengisytiharkan bahawa mereka selama-lamanya tidak akan mengikut atau tidak akan tunduk kepada dakwah dan seruan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah yang berlaku disebabkan kedegilan-kedegilan ini? Apakah Allah membiarkan mereka dalam keadaan terus tidak beriman? Maka kita akan lihat dalam pertemuan akan datang dalam ayat yang seterusnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.